Hai gang, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari tu aku dah buat video reaction untuk One Piece live action trailer kan. Okay, dalam video tu ada banyak yang bagi feedback melalui komen. Aku baca ada yang macam yakin dengan cerita ni, ada yang tak yakin, ada yang sampai sama kan dengan Dragon Ball Evolution yang punya tak nak live action ni jadi macam Dragon Ball Evolution tu. Aku rasa benda yang sama bro. Aku harap lah sangat animation live action live action One Piece ni tak jadi seteruk itu lah. Okay, tapi aku rasa sebab dia takkanlah seteruk itu sebab animation ni animation pula dah live action One Piece ni, satu bajet dia tinggi 150 million tau, 150 juta USD yang diorang laburkan untuk live action ni. So itu adalah kos yang tinggi lah. Sebab kalau kau tengok kebanyakan series-series Netflix ataupun series-series yang lain pun, bajet dia tak setinggi ni. Usually dalam per episod tu dalam 6 juta, 10 juta macam tu. So kalau 8 episod maybe boleh dapat dalam 50 million, 100. Tapi ni 150 juta untuk series yang hanya ada 8 episod. Eiichiro Oda, penulis One Piece ni, memang terlibat dalam banyak benda dalam production One Piece ni. So dia sebagai executive producer, dia contohlah ada skrip-skrip ke apa ke akan lalu dia dulu. Dan if ada any changes ke editor-editor ni nak buat perubahan, kena dapat approval daripada dia dulu. So dia punya dialog dan skrip ni insya-Allah lah dia akan mengikut piawaian Oda ni, dan kita as a fan mungkin akan berpuas hati lah dengan perjalanan cerita dia. And salah seorang daripada showrunner dia, iaitu Matt Owens ni, dia ni memang dia kata dia ni adalah fan tega One Piece yang dah follow One Piece lama lah. So dia tahu lah selok-belok One Piece ni apa semua kan. Jadi dia boleh zahirkan lah apa seorang peminat nak tengok dekat dalam live action ni kan. So aku rasa untuk season 1 ni One Piece at least dia akan okay lah. Tapi adakah bermakna yang live action One Piece ni akan sukses? Sebab bagi aku, sukses ni bermakna yang kalau dia boleh buat daripada mula cerita One Piece ni sampailah habis, sampai dah lawan world government, sampai dia lawan dengan Gorosei, settle, maknanya dia dah jumpa One Piece tu. Itu baru bagi aku dia berjaya lah nak adaptasi anime ke live action. Sebab tajuk pun One Piece. So macam mana cerita tu tak complete lah kalau dia tak jumpa One Piece tu, betul tak? Macam tu. So kejayaan season 1 ni tak bermakna yang series ni berjaya as a whole pada aku. Okay, sebab apa aku kata cerita ni berkemungkinan, series ni berkemungkinan akan flop tau untuk for the long run lah. Sebab okay, ada beberapa faktor lah. Satu, yang pertama aku rasa dari sudut pacing. Okay, pacing cerita lah, maknanya macam ni tau. Contohlah, yang season 1 ni dia akan cover cerita daripada awal sampailah dia pergi Reverse Mountain, dia nak masuk ke Grand Line tu kan. So dekat dalam manga, benda ni mengambil masa. Okay, dia mengambil masa daripada chapter 1 sampai chapter 100. Maknanya kalau manga 100 chapter. Okay, bila dia jadi anime ambil masa 50 episod. Okay, satu episod setengah jam. Okay, tapi bila kau tolak lagu penutup, kau tolak dengan recap episod lama, dengan ditunjuk sikit-sikit episod akan datang, katalah 20 minit lah, ambil busuk-busuk 20 minit satu episod. Okay, yang live action ni dia ada 8 episod. Satu episod 1 jam. Kalau kita try nak convert lah kan, yang anime ni punya runtime kepada live action punya runtime, beza dia kalau kita nak nampak macam ni tau. Anime satu episod 20 minit, nak dapat 1 jam kau kena ada 3 episod. Okay, so bila kita bahagikan 50 episod yang ambil masa untuk East Blue tu, bahagi dengan 3, kita akan dapat 16 tau. So 16 lebih-lebih lah. So maknanya untuk nak dapatkan pacing yang sama dengan anime tu, kalau kita nak dapat dekat live action, kau perlukan lebih kurang 16 ke 17 episod. Ambil senang cerita 17. So bila dia buat yang live action ni hanya 8 episod, maknanya more than half lah. Ataupun okay, kita ambil half lah, maknanya separuh daripada apa yang ada kat anime tu dia tak tunjuk dekat live action ni.
Kau nampak? Nampak masalah? Separuh banyak tau. Okay, katakanlah dia 8 jam. Sebab satu episod 1 jam. 8 jam lagi kita tak ada. Kita dipotong 8 jam lagi. So maknanya dia nak kena pack kan tau, info-info dan benda-benda ni dekat dalam satu series yang hanya ada 8 episod. Yang satu episod ni 1 jam. So maknanya banyak yang dia nak kena pack kan. So dia kena pandai selit lah. Pandai selit. Dan mungkin ada benda-benda yang dia cut. Macam tu. So kalau diorang tak pandai nak selit dan buat properly, susun benda ni, dia memang akan kacau lah. So aku rasa ada banyak benda yang dia akan rush lah. So aku berharap yang ada part-part yang dia rush tu tak mengganggu cerita tu dan tak mengganggu feeling kita nak tengok series ni. Okay, itu pasal pacing. Benda kedua yang aku consider adalah pasal umur pelakon-pelakon tu. Sebab apa tau, kalau kau anime, tak kisah walaupun anime dia start tahun 1999, sekarang dah 2023. Luffy tu dia start 1999 baru umur 17, 2023 baru 19, maknanya baru 2 tahun. Tapi bila live action, benda ni real tau. Jadi pelakon-pelakon tu dia akan meningkat umur. Aku dah kira arcs dalam One Piece ni lebih kurang 24 arcs. Setakat sampai Wano sampai Wano dia ada lebih kurang 24 arcs. Banyak kan. Okay, katakanlah dia orang tak nak cut, bukanlah cut macam dia orang nak compile arcs ni, sebab ada arcs yang panjang, ada arcs yang pendek kan. Okay, katakanlah dia orang nak susun, aku susun by season yang aku kumpulkan dia orang dan aku assume yang ni akan diletak ke satu season. Okay, mula-mula arc East Blue Arc season 1. Okay, season 2 dia boleh cover daripada Reverse Mountain pergi Whiskey Peak, lepas tu Little Garden, lepas tu dia pergi Drum Island, tu season 2. Lepas tu season 3 dia boleh cover the whole Alabasta Arc lah. Sebab Alabasta Arc memang panjang lah, daripada sampai dia orang kat Alubarna tu, sampailah dia orang settle kalahkan Crocodile apa semua, season 3. Season 4 pula daripada Jaya ke Skypiea. Lepas tu season 5 kena cover daripada Long Ring Long Land sampailah lepas tu Water 7, lepas tu Enies Lobby. Long Ring Long Land tu nampak macam season arc tu arc bodoh lah kan. So aku rasa dia boleh cut banyak. Tapi ada first dia introduce Aokiji dekat Long Ring Long Land tu. So dia mesti nak kena selitkan tu sikit. Awal-awal sebelum dia nak kena Water 7 tu, kena introduce Aokiji sikit. Sebab Aokiji ada involve gak dengan case Robin ni kan, apa semua kan. Jadi dia memang nak kena involve kat Aokiji pada awal season 5 tu. Season 5? Betul, season 5 tu sampailah ke Enies Lobby. And after habis Enies Lobby tu, masuk season 6. Season 6 Thriller Bark. Untuk season 7 dia kena cover daripada Shabaudi ke Amazon Lily, complete season 7. Untuk season 8 aku rasa dia kena cover start dekat Impel Down, lepas tu Marineford War Arc, sampailah sebelum time skip. Maksudnya starting yang dia nak train dengan Rayleigh apa semua tu kan. Okay, lepas tu season 9 adalah selepas time skip, sampailah ke Fishman Island. Lepas tu season 10 Punk Hazard dengan Dressrosa. Season 11 daripada Zhao pergi ke Whole Cake, pergi ke Reverie. Season 12 adalah Wano punya arc complete. Jadi maknanya sekarang ni as of now yang dia boleh at least season nak kena buat 12 season tau. Okay, untuk pengetahuan korang, Inaki Godoy sekarang ni umur dia 19 tahun. Katakanlah dia boleh buat 1 tahun 1 season maknanya untuk dia sampai ke Wano tu, dia dah umur 31 tak silap aku. Dah umur 31 tau. Itu kalau Inaki Godoy yang umur 19. Yang Emily Rudd tu yang berlakon jadi Nami tu, umur dia sekarang 30 tau. So by the time dia dah sama Wano, Mina tu dah umur 42. 42 dah jadi Nami tua kan. Okay, itu satu hal. Dan series tu still belum habis sebab baru sampai Wano. So nak kena end war lagi, nak jumpa One Piece lagi apa semua kan. Maybe dia dah umur 50 ke 40 lebih tu, 45 macam tu kan. By the time series ni habis. Itu kalau 1 tahun 1 season. Okay, yang kita tahu, first dia nak bagi tahu pasal dia ada news yang pasal live action ni adalah pada tahun 2020 tau. So dia punya live action tu keluar release date 2023. So dah 2 tahun lebih lah kat situ. Itu untuk season 1. But maybe kalau dia orang boleh berjaya buat at least 1 season 1 tahun ke, ataupun setahun tu dia boleh buat 2 season ke, then umur takkan jadi masalah lah. Bos tu umur kalau dia mati apa semua kan. So dia dah ganggu feel tu lah. Jadinya itu adalah masalah yang kedua. Dan aku punya consideration aku yang ketiga adalah dia punya cost.
Okay, macam aku cakap tadi, season 1 ni menelan kos sebanyak 150 juta untuk satu season. Dan korang kena tahu tau, untuk season 1 ni yang hanya cover East Blue Arc ni, diorang tak perlukan lagi CGI yang gempak gila babi ke, dia belum tau. Sebab East Blue Arc ni dia masih relatable untuk dunia sebenar. Maknanya kan, island-island yang kau pergi tu, kau boleh rekod dia dekat dunia sebenar tanpa ada penambahan apa-apa. Tapi bear in mind yang One Piece ni adalah siri fantasi yang kau ke sebab setiap island tu lepas masuk Grand Line, benda ni totally different tau. Sebab setiap island tu dia ada dia punya vibe sendiri, dia ada tema dia sendiri. Jadi kau perlukan setup yang gila babi punya tau. Contoh after masuk Grand Line kan, okay, Drum Island tak apa lah, winter kau boleh pergi kat dunia sebenar ni, kau boleh pergi lah winter island mana-mana kan. Sabaudi kau nak kena buat teknologi dengan pokok-pokok, dengan belon-belon apa semua tu, dengan motor terbang-terbang semua. Water 7 yang dia naik luncur air tu, Thriller Bark, set hantu tu, pulau yang vibe tu dengan kubur-kubur semua. Kubur tak adalah susah sangat kan. Tapi zombie tu, zombie tu lagi apa semua. Lepas tu whole cake pulau tu penuh dengan pokok-pokok menyanyi. Pokok tu sendiri menyanyi. Macam mana kau nak adapt tu to live action dan tak guna kos yang tinggi? For sure dia punya kos tu akan lagi tinggi dan lagi tinggi. Itu tak mention lagi pasal kuasa-kuasa dia lah. Kalau kau tengok East Blue, yang ada apa ni, Devil Fruit, 3 orang lah. Luffy bagi dengan Smoker dia dekat Lockdown. So 3 orang lah yang perlu dia nak consider pasal kuasa-kuasa ni apa semua kan. Tapi bila masuk Grand Line, side character yang bodoh-bodoh pun ada Devil Fruit ke. Belum cerita main villain. Crocodile punya kuasa pasir, Magellan punya kuasa poison, Big Mom lagi, Kaido. Okay, sizing punya karakter pula. Contoh kau tengok Kaido, difference in size dia orang dengan Luffy dengan Kaido punya perbezaan size tu besar tau. So macam mana dia nak adapt kuasa yang sama. Kalau let's say dia ambil Jason Momoa jadi Kaido pun sekalipun lah, sizing dia orang still jauh beza ke tau. So dia nak kena buat CGI, nak kena edit semua. Tak cerita jauh-jauh. Okay, season depan ni, katalah season 2 dia sampai kata sukses, and then dia proceed season 2. Chopper tu form banyak tau. So macam mana setiap form tu kau nak CGI kan. Dan kalau dah contoh banyak screen time Chopper ni, banyaklah CGI nak kena pakai. Dan bila banyak CGI pakai, banyaklah lagi cost yang nak kena pakai. And compared to contoh lah kan, kalau korang tahu sekarang ni kos terbesar yang Netflix kena keluarkan untuk diorang punya series adalah Stranger Things yang season 4 270 juta. Tapi untuk nak compare to One Piece season 1 dengan Stranger Things season 1, jauh beza tau. So maknanya season 1 One Piece ni dah pakai kos yang banyak. So korang imagine lah kalau 4 season, contoh Stranger Things daripada season 1 ke season 4, keempat tu 270 juta. Katakanlah One Piece ni pakai amount yang sama sampai season 4, 270 juta. Tu season 4. Yang kita sembang tadi sampai Wano dah 12 season. So berapa juta, possible sampai billion tau untuk nak buat One Piece punya live action punya series ni. Dan belum habis. Sebab Wano belum habis, dia kena sampai lagi ke depan. So kesimpulan dia, secara realistik dan berdasarkan info-info yang kita dah collect kan, series ni dia akan mengalami banyak masalah lah for the long run. Tapi sebagai peminat, aku sangat-sangat berharap lah diorang in production team ni, diorang boleh habiskan series ni sampailah final saga. Sebab aku memang nak sangat anime favourite aku diadaptasikan secara penuh dekat dalam live action ni. So hopefully series 1 season 1 ni memang total sukses, dapat untung yang banyak. So diorang boleh continue untuk season 2 apa semua kan. Tapi cuma tu lah, sebab kalau korang tahu kan, kalau fan One Piece tahu lah, Skypiea ni antara arc yang paling banyak orang skip tau. So aku agak risau lah kalau contoh sampailah season nanti dia orang buat Skypiea kan, lepas tu yang geng-geng yang skip Skypiea ni tak tengok kan, lepas tu dia orang anggap series tu flop, and then dia orang tak nak continue. Benda-benda macam tu lah. So aku hopefully peminat-minat One Piece support
series ni sampai dia orang untung banyak, dan dia orang boleh sambung untuk series-series untuk season-season yang akan datang. So sampai sini saja untuk video kali ni. See you next time.